بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Pagi bersama-sama memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulakan kuliah maghrib kita pada hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca As-Sab'ul Mathani Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi nujumil ibtida'i fil dhalam wa man sara ala nahjihi ila yaumil istihab. Fa amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Muhsinin, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, kita terus diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berbincang hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan meneliti beberapa pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan ia bakal dijadikan suatu pedoman, suatu panduan, suatu usaha kita bersungguh-sungguh insya-Allah untuk menyerap resapkan pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan kita hamba-hambanya dan juga pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa istiqamah di atas jalannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya jadual saya dalam 2 minggu yang lepas ataupun 2 minggu yang lepas. Namun begitu, kita bersama-sama meraihkan Hari Raya Kurban dan saya menjangkakan akan meneruskan pengajian ini pada bulan yang akan datang. Tapi Tuan Haji Munir minta untuk saya qada dan cari waktu yang sesuai, so that alhamdulillah pada malam ini kita dapat untuk sambung pengajian kita. Dan kalau tuan-tuan ada rujukan masing-masing kitab Sahih Bukhari kita, cetakan dalam bahasa Melayu yang ada terjemahan dalam bahasa Melayu ini, kita masih lagi dalam hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, dan saya cuba untuk habiskan perbincangan pada malam ini insya-Allah sesempat yang mungkin untuk pengajian yang seterusnya pada bulan yang akan datang kita boleh masuk kepada hadis yang keempat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, malam ini kita akan mula daripada sambungan daripada perbincangan yang lepas, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Khadijah ataupun isterinya Khadijah yang ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jumpa bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sepupu kepada Khadijah. Dan saya dah terangkan bagaimana Waraqah bin Naufal ini ada nasab yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nasab yang lebih dekat dengan Khadijah, dengan
Nabi SAW dia bertemu sampai ke datuk nenek moyang dia, sampai kepada Qusay bin Kilab. Kalau ikut silsilah keturunan Nabi SAW, ada salah seorang daripada datuk dia. Jadi datuk yang lapis berapa? Lapis yang dah agak jauh, iaitu Qusay. Maka di situ telah bertemu antara kedua keturunan mereka. Dan saya telah jelaskan itu, maka pada malam ini kita akan baca daripada bila mana Nabi SAW jumpa Waraqah, dan Nabi SAW ditanya oleh Waraqah apa yang dilalui oleh Nabi SAW. Yang diringkaskan cerita, sebelum ini Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di dalam keadaan Nabi SAW sangat gemetar, sangat bimbang, rasa takut yang bersangatan. Maka dengan sebab itu diringkaskan cerita, Khadijah bawa Nabi SAW setelah mana Nabi berasa agak tenang. Maka dialog yang dikemukakan antara Waraqah dan juga Nabi SAW, kalau tengok pertengahan kepada halaman yang keempat ini, faqala lahu Waraqah. Waraqah berkata kepada Nabi SAW, hadan namus. Waraqah kata, apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, yang kata Nabi dipeluk oleh Jibril, yang dikatakan Nabi SAW diminta oleh Jibril untuk mengulang-ulang, di dalam keadaan Nabi kata Nabi tak boleh nak baca. Maka bila Waraqah mendengar cerita yang berkenaan, Waraqah sebut bahawa hadan namus. Apakah dia an-namus? Dan saya dah sebut sebelum ini latar belakang Waraqah ini, bagaimana Waraqah asalnya adalah seorang yang beragama Hanif ataupun mengikut ajaran Nabi Ibrahim, sehinggalah Waraqah bermusafir. Dan diringkaskan cerita, Waraqah telah menjadi Nasrani, menjadi ahli kitab, maknanya mengikut ajaran Nabi Isa, mengikut ajaran Injil. Maka dengan sebab itu tidak pelik bila mana Waraqah boleh sebut hadan namus. Namus ini dalam terjemahan mudahnya adalah seorang yang membawa rahsia yang baik, sahibu sirri khair, iaitu seorang yang membawa rahsia yang baik, yang dirujuk kepada Jibril alaihi salam. Lawan kepada an-namus adalah al-jasus. Al-jasus, jangan bagi nama anak jasus. Jasus adalah seorang yang membawa rahsia yang tidak baik. Dan biasa juga dirujuk dalam ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW, jasus ini adalah pengintip. Jasus ini juga adalah orang yang membawa rahsia-rahsia yang tidak baik ataupun cerita-cerita yang tidak baik. Maka Waraqah sebut kepada Nabi SAW, ini adalah namus, seorang yang membawa khabar yang baik, di mana ia membawa wahyu. Cuma bahasa Waraqah kepada Nabi SAW menyebut bahawa ia adalah seorang yang membawa rahsia yang baik, hadan namus. Ada yang menyebut bahawa an-namus adalah gelaran yang diberikan kepada Jibril. Memang bila diceritakan, dia tahu bahawa itu adalah malaikat. Sebab apa? Waraqah adalah seorang ahlul kitab, setelah mana dia menjadi Nasrani, yang mungkin kita tak boleh nak samakan, lebih kurang macam Kristian pada hari ini. Tapi kalaupun dekat, dia adalah Kristian yang bermazhab Ortodoks. Di kalangan Qibti ataupun beberapa mazhab Ortodoks yang lain di kawasan Timur Tengah sana. Maka dia tahu kerana disebut di dalam kitab-kitabnya. Kemudian alladzi nazzalallahu ala Musa. An-namus ini, kata Waraqah, adalah seorang hamba Allah, seorang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Maka timbul persoalan di sana.
Kenapa seorang Waraqah yang Nasrani, yang diterjemahkan mudahnya sebagai Kristian ini, sebut bahawa namus ini Allah turunkan kepada Musa, sedangkan Musa adalah Nabi Allah, Rasul Allah yang menerima At-Taurat, bukannya Injil. Maknanya sepatutnya sebagai seorang yang Nasrani adalah lebih wajar bagi Waraqah sebut bahawa namus ini adalah Jibril yang sama, malaikat yang sama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Isa. Maka dia dibahaskan oleh para ulama di situ. Maka di sana ada beberapa pandangan yang menyebut, antara lainnya disebut bahawa kenapa disebut Nabi Musa bukan Nabi Isa, kerana bagi orang Nasrani, ajaran mereka, kitab mereka adalah merujuk kepada At-Taurah dan juga Al-Injil. Di dalam pemahaman bahawa At-Taurah itu lebih meluas. Dengan sebab itu bahasa sekarang mereka menyebut sebagai Old Testament dan juga New Testament. Betul? Kerana merujuk At-Taurah ini sebagai The Old Testament, sebagai syariat yang berdasarkan kepada sumber-sumber yang lebih dulu ataupun lebih awal. Maka mereka menyebut bahawa At-Taurah diturunkan sebagai suatu syariat yang berkesinambungan dengan Al-Injil bagi Nasrani. Maknanya di sana kitab Al-Injil memperlengkapkan sahaja apa yang telah ada di dalam At-Taurah. Itu satu pandangan. Ada satu pandangan yang lain pula menyebut bahawa kenapa disebut Musa, kenapa disebut Nabi Musa dan bukannya Nabi Isa, adalah kerana ada persamaan di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam dari sudut bagaimana besarnya cabaran yang bakal dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW yang hampir sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun la'natullahi alaihi sebagai suatu tokoh kezaliman yang besar, Fir'aun. Dan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Fir'aun, abad Nabi Muhammad SAW yang dirujuk kepada keganasan dan kejahatan Abu Jahal. Maka ini yang dikatakan ada persamaan. Kenapa Waraqah menyebut besarnya cabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan besarnya cabaran yang bakal dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Isa kisahnya lain. Nabi Isa dia tidak berhadapan dengan seorang Namrud, tidak berhadapan dengan seorang Fir'aun, tetapi dia berhadapan dengan tipu daya, muslihat, fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi ke atas baginda, sehingga menyebabkan baginda difitnah dan dijatuhkan hukuman. Yang diringkaskan cerita, Nabi Isa dikatakan disalib oleh pengikut, oleh mereka yang ada pada zaman yang berkenaan. Namun begitu, bagi umat Islam mengakui bagaimana Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tempatnya digantikan oleh pengikutnya, ataupun seorang yang dikatakan asalnya pengikut kemudian dia belot, maka digantikan tempatnya untuk disalib. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, itu pandangan yang seterusnya yang menyebut bagaimana Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW ada persamaan, iaitu akan berhadapan dengan kezaliman besar daripada kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diketuai oleh Abu Jahal. Seterusnya ada juga yang menyebut bagaimana dalam Nasrani ini pun ada macam-macam mazhab. Maka disebut bagaimana Waraqah ini daripada mazhab yang tidak beriman bahawa
Nabi Isa adalah seorang Rasul. Ada beberapa pandangan yang menyebut apa yang mereka percayai adalah Nabi Isa alaihi salam adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukannya Rasul Allah. Maka yang disamakan dengan Rasul Allah adalah Nabi Musa. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang orang bincang balik hari ini pasal macam mana Kristian menggunakan ataupun pandangan mereka terhadap konsep ketuhanan Allah ataupun seumpamanya. Saya cuba untuk ringkaskan. Sebenarnya perkara yang berkenaan sepatutnya diselesaikan dalam perbincangan ilmiah. Perbincangan ilmiah satu, kemudian diselesaikan secara dialog antara ketua-ketua agama ataupun mereka yang mempunyai otoriti dalam keilmuan masing-masing, sama ada mewakili umat Islam maupun yang mewakili daripada agama-agama yang lain, dan bukannya disensasikan menjadi suatu perkara yang boleh menimbulkan ketegangan, salah faham ataupun seumpamanya. Ringkasnya, memanglah kalimah Allah ini merupakan suatu perkara yang boleh untuk disebut oleh sesiapa sahaja, baik dia seorang Muslim, baik dia bukan seorang Muslim, dia boleh untuk menyebutnya. Sebagaimana mereka mungkin akan membaca terjemahan Al-Quran, maka kat situ akan jumpa perkataan Allah. Kita tak boleh kata kalau non-Muslim baca maka kena tutup perkataan Allah supaya dia tak boleh baca. Ataupun kadang-kadang kita biasa dengar Cina sebut Tuhan Allah, betul? Kadang-kadang India sebut Tuhan Allah, tapi dia refer kepada Allah, betul? Maka kita tak boleh tampar dia, tak boleh lempar dia ataupun tarik mikrofon daripada dia kalau dia menyebut perkataan yang sedemikian rupa, kerana ia merupakan suatu penghormatan kepada umat Islam. Bila disebut, maknanya dia ada show some respect lah kepada umat Islam dalam hal-hal yang membabitkan ketuhanan. Dia tahu apa yang diimani dan diyakini oleh umat Islam. Cuma di sana adalah suatu perkara yang perlu untuk diperjelaskan juga. Bagaimana Allah ini juga tidaklah pula boleh untuk diletakkan dan juga disandarkan kepada mana-mana pihak sehingga membawa dan juga menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Asasnya, bagaimana di dalam Islam kita dilarang untuk mencela, mengejek-ejek Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain, sama ada mereka Hindu, mereka Buddha, sama ada mereka Kristian ataupun seumpamanya. Kita dilarang untuk mengejek-ejek. Contohnya kita buat, kita mengejek dengan buat gambar ataupun buat spanduk ataupun seumpamanya, memperseda-sedakan Tuhan yang mereka percaya. Sebab apa? Kerana ditakuti bahawa bila mana kita mengejek Tuhan-Tuhan kepercayaan mereka ini, maka ia akan menyebabkan orang-orang yang bukan Islam, golongan musyrikun, akan memperseda-sedakan Allah, menghinakan Allah. Contohnya memijak nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun menghinakan dengan penghinaan-penghinaan, ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya. Maka dengan sebab itu, kena tengok juga, adakah benar orang-orang Arab Kristian sana menyebut Allah ini untuk dirujuk kepada apa yang disebut Salisus Salasa ataupun konsep Trinity mereka. Sebenarnya orang Arab pun tak sebut dengan sebutan bahawa Isa ibnullah, tidak. Mereka tak sebut begitu. Mereka sebut sebagai Ibnul Ab, anak bapa. Jadi orang Arab sebut bahawa ia adalah Ibnul Ab, anak bapa, sebab dia punya konsep ketuhanan dia ada Tuhan anak dan juga Tuhan bapa. Dan juga satu lagi adalah Ar-Ruhul Qudus pada kepercayaan mereka. Maka dengan sebab itu adalah suatu tindakan yang salah juga bagi mana-mana pihak yang cuba untuk merujuk Son of Allah,
dalam menterjemahkan konsep Ibnul Ab tadi, konsep ketuhanan anak bapa, Tuhan bapa, Tuhan anak dan seumpamanya. Maka dengan sebab itu, kalau sekiranya ada tindakan-tindakan yang sedemikian rupa perlu untuk ditegur dan diperbetulkan. So, dalam keadaan dalam menilai apa yang diputuskan oleh mahkamah, to certain extent memang ada benarnya perlu ada teguran ataupun tindakan yang sewajarnya pada penggunaan yang berwenang. Sewenang-wenangnya, maknanya guna sewenang-wenangnya, nak sadarkan ada pula Son of Allah. Sebab memang tak ada pun dalam konsep Kristian dia tidak menyebut begitu. Sebaliknya dia dirujuk sebagai Ibnul Ab. Bagi yang bahasa Arab, kalau Inggeris memang tak sebut pun Son of Allah. Kita tak akan jumpa mana-mana kitab Bible tiba-tiba kita akan jumpa Son of Allah, tak ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, so that untuk tujuan dakwah tidak menjadi masalah. Kalau katakan kita nak mendengar, mengajarkan ataupun berbincang, menyebut bagi orang bukan Islam untuk sebut nama Allah, kadang-kadang pelat sekalipun kita tak boleh untuk terajam mereka. Sebaliknya kita perlu untuk menjadikan itu sebagai wasilah dakwah. Okey, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka itu perbahasan berkenaan kenapa disebut Musa dan bukannya Isa pada dialog yang dikemukakan oleh Waraqah. Kat sini ada beberapa perkataan Waraqah yang saya tandakan yang sangat penting untuk difahami bersama. Okey, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya cuba untuk percepatkan. Kemudian apa yang disebut oleh Waraqah? Ya laitani fiha jada'an. Ya laitani fiha jada'an. Maknanya di sana, bila Nabi Muhammad SAW cerita kepada Waraqah yang Nabi Muhammad bertemu dengan An-Namus, bertemu dengan Jibril ni tadi, menerima wahyu yang sama diturunkan seumpama yang diturunkan kepada Nabi Musa, Waraqah punya reaction adalah, mudah-mudahan aku kalau diberi peluang hidup pada waktu yang berkenaan, yakni pada waktu Nabi SAW telah menerima wahyu dan melaksanakan tuntutan sebagaimana Nabi Musa, maka apa kata Waraqah? Aku nak jadi muda. Mudah-mudahan aku muda pada waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ini semangat yang ditunjukkan oleh Waraqah. Waraqah di dalam keadaan seorang Nasrani yang baru dikhabarkan dengan berita Nabi SAW menerima wahyu. Waraqah punya reaction adalah, aku nak bersama dengan Nabi SAW nak jadi muda balik pada waktu Nabi Muhammad SAW sampaikan seruan. Dan ini yang sepatutnya ada pada setiap minda perasaan bagi mereka yang cuba untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka sepatutnya sentiasa berjiwa muda. Maknanya di sana, kalau Waraqah seorang yang telah tua, bukan setakat tua tuan-tuan, kita sebut dan kita baca sebelum ini, Waraqah tua dan juga buta. Buta dah, maknanya rambut mata dah. Tetapi Waraqah masih lagi berharap untuk menjadi pengikut Nabi SAW yang sentiasa muda di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat sebagai suatu galakan kepada kita bersama, bahawa perjuangan ini tidak berkira-kira tentang umur kita. Dengan sebab itu yang bersama dengan Nabi SAW ada di kalangan anak-anak muda, ada juga di kalangan mereka yang berumur pertengahan, ada di kalangan pengikut-pengikut Nabi SAW yang berjuang itu adalah daripada kalangan orang-orang yang veteran. Semua Nabi terima. Yang perlu dipugar, yang perlu untuk disegarkan adalah semangat perjuangan seumpama Waraqah.
untuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dibuktikan oleh sahabat Nabi. Contohnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub tuan-tuan ni kita baca dalam sejarah. Sekejap lagi kita akan mungkin dalam minggu depan kita dah masuk ke bulan Muharram. Kita akan bincang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Abu Ayyub, merupakan host yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Abu Ayyub bila dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kota Istanbul akan berjaya dibuka oleh tentera-tentera Islam, Abu Ayyub terus menyematkan dan juga meletakkan sasaran seboleh mungkin dia tak nak tertinggal. Dengan sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qisṭinṭīniyah fala ni'mal amiruha fala ni'mal jayshuha, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini dengan suatu jaminan bahawa akan dibuka, akan berjaya dibebaskan, akan berjaya diselamatkan kota Istanbul, Konstantinopel pada waktu itu, dan disebut bahawa yang akan memimpin ini merupakan sebaik-baik pemimpin, dan yang akan bersama-sama dengannya adalah sebaik-baik tentera. Abu Ayyub tak nak miss daripada sebarang expedition ataupun mission untuk membebaskan kota Istanbul, kota Konstantinopel pada waktu itu. Sampai beberapa kali dia bersama dengan tentera-tentera zaman Sayyidina Umar, tentera-tentera zaman Sayyidina Uthman. Ia bersama juga dengan tentera-tentera pada zaman Muawiyah dan seterusnya, sampailah ke peringkat akhirnya Abu Ayyub wafat, Abu Ayyub meninggal dunia, dan sampai sekarang makamnya adalah di pinggir daripada kota Konstantinopel. Abu Ayyub yang veteran, kalau kira-kira Abu Ayyub telah menjadi host kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, maknanya pada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, maka telah berusia, tetapi komitmennya begitu tinggi kepada perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gambaran yang diberikan oleh Waraqah. Mahu berjuang, jiwanya perlu segar, jiwanya perlu sentiasa muda, dan tidak sekali-kali bersara daripada perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, baik di mana sahaja kita berada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan penggunaan perkataan jazaan di sini juga menggambarkan bahawa ini penegasan daripada Waraqah bahawa ini adalah bukti kebenaran perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Waraqah bersedia memberikan full assurance, memberikan full guarantee bahawa mudah-mudahan aku bersama dengan kau di dalam keadaan segar bugar muda pada waktu itu, kerana ini adalah kebenaran sebagaimana kebenaran namus yang membawa perutusan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan kemudian beliau menyambung lagi, Waraqah sambung, laitani akunu hayyan, mudah-mudahan aku hidup lagi pada waktu yang berkenaan. Yang kemudian Waraqah menyebut suatu perkara yang sangat-sangat penting. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika mana Waraqah kata mudah-mudahan aku hidup lagi pada waktu di mana kaum kau, yakni kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan kamu, akan menghalau kamu, akan mengeluarkan kamu daripada kota Mekah. Waraqah mengharapkan agar dia masih hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikeluarkan, akan dihalau. Tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, teori al-ikhraj ini, teori menghalau ini telah ada zaman Waraqah lagi. Teori-teori mudah yang kita boleh faham hari ini. Kalau tak puas hati,
naik, keluar daripada wilayah itu. Kalau tak puas hati dengan sistem pendidikan, keluar. Ini semua adalah teori-teori klasik. So jangan pelik kalau ada kenyataan yang signifikan. Memang ada teori al-ikhraj, teori pengeluaran dan penghalauan. Sama ada kita nak terima ataupun tak terima, itu persoalan lain. Tetapi teori ini adalah teori klasik yang pernah dilancarkan. Waraqah pun boleh sebut, ketika mana engkau akan dikeluarkan oleh kaum engkau, maka Nabi SAW terpinga-pinga. Apa respon daripada Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, awa ukhrijiyahum. Nabi kata, Nabi fikir pada waktu yang berkenaan macam tak logik. Kan kalau kita tengok kepada Nabi SAW punya sejarah, Nabi adalah seorang yang amanah. Nabi tak suka cakap gaduh. Sehingga Nabi SAW diberikan amanah oleh di kalangan kabilah-kabilah Arab Quraisy yang berbalah. Mereka memberikan amanah kepada Nabi SAW dengan sebab Nabi yang paling awal masuk masjid. Dan bukan setakat itu, Nabi merupakan seorang yang dipercayai, tak pernah menipu. Maka dengan sebab itu mereka berasa puas hati bila Nabi memutuskan untuk semua pegang sebidang kain dan diletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah, dan sampai ke hampir ke tempatnya Nabi SAW letakkan, tak ada sebarang pertikaian. Dan Nabi SAW dikenali sebagai seorang pemuda yang tak ada musuh. Tak ada siapa mempertikaikan hebatnya akhlak Nabi SAW. Nabi berasa pelik bila Waraqah kata, adakah mereka, yakni kaumku ini, yang sebangsa dengan aku, yang sama-sama daripada hampir semuanya, daripada keturunan yang sama, Bani Quraisy, akan mengeluarkan aku, akan menghalau aku. Bila Waraqah sebut bahawa mudah-mudahan aku hidup lagi pada waktu kau menghalau kau, maka Nabi SAW rasa pelik, terkejut. Mana logiknya? Aku akan menghalau aku, seorang yang baik, seorang yang amanah, seorang yang dipercayai, seorang yang disayangi. Bukan cara-cara orang sayang Nabi SAW. Abu Lahab sayang Nabi. Abu Lahab antara orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Abu Lahab apa saudara Nabi. Abu Jahal pada waktu itu tidak pernah melancarkan serangan, fitnah, surat layan kepada Nabi, tak ada. Tetapi ini hakikat yang Nabi SAW mula belajar daripada Waraqah. Waraqah kata, qala na'am. Ya, confirm. Kata Waraqah, kalau kau dah menerima perutusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kau telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, confirm engkau akan dihalau oleh kaum kau. Ini Waraqah. Sebab dia belajar daripada kitab-kitab yang terdahulu. Mereka yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini akan berhadapan dengan kaum masing-masing, dan ia merupakan seakan-akan suatu kemestian. Kita baca dalam sejarah, Nabi Ibrahim dihalau oleh kaumnya, dibakar, dihumparkan ke dalam api oleh kaumnya yang diketuai oleh Namrud pada waktu itu. Kita baca dalam sejarah bagaimana Nabi Musa dikejar oleh kaum yang diketuai oleh Firaun, sampai ke peringkat mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Nabi Musa. Semua mereka, termasuk Nabi Isa, berhadapan dengan kaumnya, dan kaumnya cuba untuk mengkhianati, menghalau dan juga membunuh. Dan ini yang disebut sebagai sunnah.
di dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka telah diberikan gambaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kau memang menyanjung kau dengan kemuliaan peribadi, dengan kebaikan peribadi ataupun seumpamanya, tetapi mereka menghalaunya bila mana mereka dicabar. Mereka dicabar pada contohnya untuk mendudukkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tak bersedia. Untuk contohnya menjadi penguasa-penguasa yang memeras keringat para hamba pada waktu itu, mereka berasa mereka akan tercabar, hilang kedudukan mereka, hilang pangkat mereka, hilang status mereka. Pada mereka, lagi banyak hamba yang ada pada mereka. Pada waktu itu masih ada lagi sistem perhambahan. Bukan setakat ada, tetapi merupakan suatu status. Suatu status, kalau siapa yang banyak hamba, maka ia merupakan tanda kekayaan, tanda kehebatan. Dan ini yang ditentang, dan ini yang akan disanggah oleh Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Waraqah? Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Kata Waraqah, tiada seorang pun daripada kalangan lelaki yang menerima pengalaman yang sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu ini, kata Waraqah, illa udiya. Ditafsirkan dengan lebih mendalam lagi, illa udiya, ada yang menyebut dia refer kepada illa adawah, penentangan, kebencian. Mereka yang menerima wahyu ini tak ada dalam sejarah para nabi, para rasul yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala, ia akan terbebas daripada kebencian-kebencian. Dan ada yang menafsirkan bahawa ia dirujuk kepada illa udiyah, melainkan ia akan berhadapan dengan keadaan disakiti, dikejami, dianiaya, hampir dibunuh ataupun seumpamanya. Dan ini adalah apa yang disebut sebagai sunnah bagi mereka yang memperjuangkan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kadang-kadang kita melihat bagi mereka yang memperjuangkan agama Allah, contohnya di Mesir, bagi mereka yang mengikuti jalan yang sepatutnya, mereka masuk pilihan raya dan mereka menang dengan kerja-kerja mereka, dan mereka cuba untuk menerapkan ataupun mengubah sistem kezaliman yang ada kepada sistem yang lebih baik. Apa jawapan kepada mereka? Mereka sekarang ini ditangkap, dan hampir kesemua, yang terbaru adalah Dr. Isam Riyad yang ditangkap dalam 2 hari lepas. Maknanya semua pimpinan-pimpinan Ikhwan Muslimin sekarang ini statusnya adalah dalam penjara. Kalau status kita hari ini kita makan, makan di restoran ini, hari ini kita masak juadah yang sedap, status pemimpin Ikhwan Muslimin di Mesir semua adalah penjara. Dan ini merupakan sesuatu yang bagi mereka yang beriman bahawa perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala bukan tiba-tiba bila kita berjuang menegakkan kalimah Allah, tiba-tiba Obama endorse, tiba-tiba Yahudi sokong, tiba-tiba Israel nobatkan kita sebagai hero abad ini. Maka di sana ada something wrong somewhere. Sebab kadang-kadang bila kita sampaikan dakwah, kita memilih bahawa cuba sedaya mungkin mencari jalan yang paling mudah, paling selesa, paling tidak tak ada orang marah. Dan antara jalan mudah untuk menyampaikan dakwah tanpa ada orang marah adalah dengan dakwah sambil mengulik. Dan ini merupakan sunnah yang dilalui oleh mereka yang terdahulu yang bersama dengan Nabi SAW. Watak-watak itu adalah watak-watak dalam sejarah yang berulang dan berulang. Ada watak-watak yang menzalimi
melakukan kezaliman, melakukan penentangan memang ada. Dan confirm kata Waraqah, tak pernah ada dalam sejarah di kalangan Nabi, di kalangan para Rasul, bila sampaikan kebenaran tentang Islam, bila sampaikan tentang konsep keadilan, bahawa sepatutnya di dalam Islam tak ada golongan yang diperhambakan, dan tak ada yang menjadi tuan di atas hamba-hamba yang berkenaan. Maka ini menyebabkan kemarahan kepada mereka yang telah begitu lama terbiasa dengan sistem kezaliman yang dilakukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka ini merupakan sunnah. Maka di sana kalau tiba-tiba kita nak usahakan usaha dakwah, sampaikan Islam, nak memperjuangkan peraturan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ditentang, tiba-tiba dihalang, itu merupakan suatu ujian yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan, sehingga mana Allah dapat untuk menapis betul-betul siapa yang terus istiqamah atas nama kebenaran, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun di kalangan mereka yang akan kadang-kadang boleh gugur dengan habuan yang bersifat duniawi. Ada yang gugur dengan habuan bersifat kereta, ada yang gugur dengan habuan bersifat wang ringgit, ada yang gugur dengan godaan wanita, ada yang gugur dengan pelbagai habuan-habuan duniawi yang macam-macam, yang mudah-mudahan kita akan panjatkan doa sama-sama, mudah-mudahan Allah tak singkirkan kita daripada jalan perjuangan menegakkan kalimah Allah di mana sahaja kita berada. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung sikit lagi. Wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzar. Ini adalah perisytiharan daripada Waraqah sendiri. Kalau sekiranya aku sempat hidup pada zaman engkau menghadapi cabaran-cabaran yang sedemikian. Pada kedudukan ini Nabi Muhammad SAW baru menerima wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama tak minta Nabi SAW sampaikan lagi. Wahyu yang pertama Nabi diminta untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk membina keimanan Nabi SAW, membina falsafah kenabian kerasulan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun tak dapat nak imagine lagi macam mana agaknya penentangan dan dahsyat kejahatan umat yang bakal untuk dihadapi. Nabi tengok mereka melakukan kemungkaran, kemaksiatan, tetapi mereka tak kacau Nabi sebelum ni. Nabi SAW yang sebelum ni Nabi duduk dekat Gua Hira, bersembunyi, bukan bersembunyi, bersunyi-sunyi di Gua Hira, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa nak kacau, tak ada siapa nak ganggu Nabi SAW. Maka Nabi tak boleh nak gambarkan. Waraqah menggambarkan, kalau sekiranya aku berkesempatan hidup di zaman engkau berdepan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka aku akan mencagarkan diriku. Waraqah yang telah tua, yang buta pula, mencagarkan diriku sebagai penolong dengan sokongan yang tidak berbelah bagi. Ini yang disebut sebagai nasran mu'azzar, pertolongan yang bersungguh-sungguh, pertolongan yang tidak berbelah bagi. Maknanya di sana dia Waraqah mungkin telah tidak setangkas Sayyidina Ali, dia mungkin Waraqah telah mungkin tidak sehebat sahabat-sahabat Nabi SAW yang perkasa gagah, tetapi Waraqah menegaskan betapa di sana perlunya membantu Nabi SAW sampaikan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, walau dengan apa cara sekalipun. Kalau katakan kita seorang buta, maka buta bukan penghalang untuk bersama di dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah. Kalau kita mungkin seorang yang kurang berada, seorang yang miskin bukannya alasan untuk tidak bersama-sama menegakkan kalimah Allah. Apatah lagi yang kaya.
apatah lagi yang mempunyai kemampuan, apatah lagi yang segar bugar, yang tidak buta, yang sehat walafiat. Maka lebih-lebih lagi sepatutnya mencadarkan dan mewakafkan diri bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengajaran yang perlu kita belajar daripada Warqah. Warqah bersedia declare ijtihad, kalau sekiranya aku hidup, aku adalah orang yang akan bersama-sama dengan dalam keadaan Warqah bukan Islam lagi, tak bersyahadah lagi, baru dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengan cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Warqah sambung lagi. Sampai di situ saja apa yang diucapkan oleh Warqah. Kemudian disambung oleh perawi kepada hadis ini, thumma lam yanshab Warqah an tuwfiya wa fatara al-wahyi. Ada yang menyebut dan menafsirkan betapa Warqah tak lama lepas daripada peristiwa jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Warqah tak lama lepas tu Warqah wafat. Warqah meninggal dunia, maknanya tak sempat untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tak sempat bersama-sama masuk Islam. Tapi ada yang menyebut bahawa Warqah sempat melihat ketika mana Bilal disiksa. Kalau dirujuk kepada ada kitab sejarah, bukan kitab hadis, kitab sejarah yang menyatakan bahawa ketika mana Bilal disiksa, Warqah ada lagi dan tengok penyiksaan yang dilakukan ke atas Bilal. Maka ada kecenderungan yang menyebut bahawa di sana ayat ini perlu dibaca secara berasing. Thumma lam yanshab Warqah an tuwfiya, maknanya tempohnya tidaklah begitu panjang. Tempoh hayat Warqah selepas daripada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah begitu panjang, dan dia tiada kaitan dengan fatarul wahyi. Fatarul wahyi ini adalah wahyu yang bertentangan ataupun berlaku penangguhan wahyu. Ini wahyu yang pertama, penuluran wahyu yang pertama. Kemudian kita akan baca bagaimana wahyu ini berlaku tempoh penangguhan. Selepas wahyu yang pertama, Nabi menghadapi suatu tempoh di mana tiada penurunan wahyu, yang akan dibincangkan dalam paragraf yang seterusnya. Paragraf yang seterusnya ini nampak macam panjang, tapi dia adalah penjelasan kepada apa yang disebut sebagai fatarul wahyu. Kalau baca hadis ini dalam Sahih Bukhari, dia akan habis kepada wa fatarul wahyu. Qala Ibnu Syihab, yang seterusnya ini adalah disebut sebagai ta'lim, suatu penghuraian ataupun penambahan, huraian daripada kisah fatarul wahyu. Maka disebut kat sini, qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdul Rahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Maknanya sambungan daripada hadis ini adalah penjelasan. Dalam Sahih Bukhari memang dia ada beberapa ta'liq, penghuraian daripada hadis yang utama. Maka dengan sebab itu kitab ini sendiri dia menggabungkan. Kalau tengok kepada Sahih Bukhari yang asal, dia diasingkan. Qala Ibnu Syihab dia diasingkan daripada hadis yang di atas. Dalam kitab ini disekalikan, tak ada masalah di situ. Cuma ia adalah penjelasan bagaimana dijelaskan kat sini berkenaan fatratil wahyi, peristiwa penangguhan wahyu yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebut bahawa penangguhan ini dalam tempoh 3 tahun. Ada yang menyebut tempohnya tiadalah tertentu, tetapi dalam suatu tempoh yang panjang, sekurang-kurangnya 6 bulan. Sehingga mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sehingga wahyu yang seterusnya, ataupun kesimpulan mudahnya adalah wahyu yang kedua, ketika mana ada amshi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, iz sami'tu sautan minas sama', sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu suara daripada langit, fa rafa'tu basari,
Maka Nabi SAW memandang ke langit, angkat, tengok ke langit. Fa'idal malak alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas samai wal ard. Sehingga Nabi SAW nampak, apabila Nabi tengok malaikat yang sama yang mendatangi Nabi SAW, iaitu Jibril, sedang duduk di antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, tak perlu imagine macam mana, tapi Nabi SAW nak cerita bahawa malaikat yang sama dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Nabi tengok ke langit. Dan kemudian faru'aitu bihi, sehingga Nabi SAW berasa gemetar kembali. Setelah beberapa ketika tempoh yang panjang, Nabi rasa relax. Nabi kam balik jumpa Waraqah pula. Nabi mendapat cerita yang berkenaan, walaupun Nabi asalnya pun sedikit terpinga-pinga macam mana Waraqah boleh cerita begini. Nabi pun tak dapat nak gambarkan macam mana kejahatan, kezaliman yang bakal dilakukan oleh kaumnya sendiri. Sehinggalah Nabi SAW dengar satu suara dan tengok malaikat Jibril antara langit dan bumi. Dan kemudian apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Faraja', Nabi balik bila tengok Jibril, bila tengok malaikat di antara langit dan bumi ini. Faqultu zammiluni minta Khadijah, untuk menyelimutkan baginda. Dan fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan wahyu yang seterusnya, wahyu yang kedua, iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Muddathir. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir ila qawlihi warrujz fahjur. Dan ini merupakan peristiwa bagaimana ia adalah penghuraian, hadis penghuraian kepada hadis yang utama. Sebab hadis yang utama ditamatkan dengan wafat al-wahyu, sehingga mana berlaku wahyu yang tertangguh. Maka apa yang dimaksudkan dengan wahyu yang tertangguh itu adalah suatu tempoh di mana selepas wahyu yang pertama ini ada senggang waktu sekira-kira, ada yang menyebut 3 tahun tadi, ada yang menyebut 6 bulan, ada yang menyebut 2 tahun ataupun seumpamanya, berdasarkan kepada kiraan masing-masing. Ada yang mengira bagaimana Nabi SAW terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini selama 23 tahun. Betul? 10 tahun di Madinah, 10 tahun plus di Madinah, manakala yang baginya adalah di Mekah. Daripada kebangkitan Nabi SAW sebagai Rasul, maka dikira-kira dia dapat bahawa tempoh senggang ni adalah lebih kurang 3 tahun. Kerana apa? Ada yang menyebut bagaimana pada keadaan di mana peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku, Khadijah dah meninggal dunia, dah wafat. Maka pada ketika itu Nabi SAW telah pada tahun yang ada yang menyebut tahun yang ke-10 selepas Nabi SAW menerima wahyu. Maknanya kefarduan solat Khadijah tak sempat. Khadijah wafat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay? Itu ada perbincangan yang lebih lanjut lagi. Saya kira perbahasan yang diutarakan dan dibincangkan ini sangat bermakna kepada kita. Walaupun dia berkisah tentang Waraqah bin Nawfal, tetapi Waraqah meninggalkan pesanan yang berharga kepada Nabi SAW, juga pesanan kepada kita bersama. Betapa di sana apa yang berlaku kepada Nabi adalah kesinambungan perjuangan daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu, dan amanah yang diturunkan kepada Nabi SAW, juga kesinambungan daripada wahyu serta amanah yang diberikan kepada umat yang terdahulu, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Dan kita yang mengaku umat Muhammad SAW, kalau kita mengaku kita bersama-sama umat Muhammad SAW, kita bukan setakat kata kita nak mempertahankan kalimah Allah, tetapi kita mempertahankan segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kalimah Allah kita junjung, maka kita perlu perjuangkan hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran Allah, dan segala-gala yang datang daripada Allah. Sebagaimana semangatnya Waraqah
berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi pejuang sepanjang hayat, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberikan nikmat istiqamah di atas jalan ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan mereka yang sentiasa cuba memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa la muqaddaran fil rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, suami isteri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa sanak saudara kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah di mana sahaja kami berada ya Allah. Hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dengan Islam ya Allah. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lembutkan hati kami ya Allah untuk menerima nur dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah untuk menerima taufik-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah untuk menerima petunjuk-Mu ya Allah. Ikatkan hati-hati kami ya Allah atas nama persaudaraan Islam ya Allah, untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah di mana sahaja kami berada ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami sebagai pejuang, matikan kami sebagai pejuang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan seluruh ahli keluarga kami daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada maksiat ya Allah. Jauhkan kami daripada kufur ya Allah. Jauhkan kami daripada syirik ya Allah. Ya Allah, bantulah pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah di mana sahaja mereka berada ya Allah. Bantulah pejuang-pejuang yang berada di Syria ya Allah. Bantulah pejuang-pejuang kebenaran yang berada di Mesir ya Allah. Bantulah pejuang-pejuang kebenaran yang berada di Palestin ya Allah. Bantulah pejuang-pejuang menegakkan kebenaran yang berada di tanah air kami Malaysia yang tercinta ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali yang baik itu datang kepada Allah